Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu. Dan kita membawang lagi malam ni, saudara Syahar, saudara Adnan. Banyak benda yang kita akan bicarakan malam ini. Saya mohon kepada teman-teman, bila nampak sign light tu, memberi saya semangat untuk saya berbicara. Saya memberi informasi yang terkini dan juga memberi naratif keadaan politik semasa, keadaan negara semasa. Ya, saudara Kasih, saudara Mak Nizam. Seperti biasa, saya akan melaporkan, Cik Ibrahim, dunia sebenarnya bagaikan tidak lagi dapat menahan kehadiran gelombang ketiga serangan COVID-19. Ya. Subuh tadi saya melihat dari segi laporan CNN, Lungkudo Alis, terdapat sejumlah 37,318,319 orang warga dunia yang telah pun dijangkiti oleh COVID ataupun virus corona di seluruh dunia yang terkumpul, dan menuntut korban sejumlah 1,074,500 orang mangsa. Saudara Azlan, saudara Hamidah Maksum, saudara Puan Rudi, ya. Dan di Amerika juga nampak gayanya mereka tentu gagal dan masih gagal untuk menangani masalah COVID-19 ini. Walaupun menurut beberapa laporan mengatakan adanya vaksin, tapi belum lagi ditemui vaksin yang tuntas untuk menangani virus corona. Apabila di Amerika saja sejumlah 7,745,951 orang warga Amerika yang dijangkiti oleh virus corona, di mana kesannya sejumlah 214,641 orang mangsa yang menemui ajal. Pakar-pakar perubatan di Amerika meramalkan menjelang akhir bulan Oktober ini tidak kurang daripada 300,000 lagi ini warga Amerika yang akan di tengah maut kerana jumlah peningkatan wabak virus corona ini tidak mampu lagi menghalang ataupun dihalang oleh perubatan moden. Dan kita juga menyaksikan di negara kita ini peningkatannya begitu mendadak. Hari ini saja sejumlah 563 kes baru yang dijangkiti oleh warga tempatan, cuma satu saja kes import. Artinya jumlah keseluruhan untuk hari ini sejumlah 562 kes, dan 2 mangsa lagi dilaporkan menemui mati. Ya, Rusinin ada. Orang Sabah berhati-hatilah sebab dari segi laporan yang kita terima, dari sejumlah 563 kes tersebut, Sabah masih lagi berada di tempat tertinggi dengan sejumlah 291 kes jangkitan baru COVID virus corona. Pulau Pinang tiba-tiba saja saya terkejut kerana di Pulau Pinang hari ini sudah terdapat sejumlah 141 kes. Ya, saudara Kamaldin, Pulau Pinang 141 kes. Terima kasih. Ini Sulaiman, Somban hujan. Kalau hujan berhati-hati kerana virus corona ini peningkatannya cepat kalau ada suasana yang sejuk. Di Selangor saja semakin mendadak dengan jumlah kes iaitu sejumlah 69 kes, wilayah Persekutuan 28 kes, Negeri Sembilan yang 2-3 malam dulu cuma 1-2 kes, tapi hari ini terdapat 12 kes jangkitan baru. Dan Kedah kekal pada 10 kes. Artinya di Kedah itu berterusan. Setiap hari ada 10 kes, 8 kes, 12 kes, 20 kes.
dia tidak berhenti di situ, berterusan. Kedah 10 kes, Perak terdapat 4 kes, Johor ada 2 kes, wilayah Persekutuan Labuan ada 2 kes, Putrajaya 2 kes, sementara Melaka dan Sarawak mengalami 1 jangkitan. Sementara itu kita bersyukur kerana Perlis, Pahang, Terengganu dan Kelantan tiada laporan jangkitan virus corona. Jadi artinya Perlis sudah lebih seminggu berada di tahap sifar COVID-19. Sepatutnya kita belajar dengan orang Perlis lah, bagaimana mereka mengekang agar jangkitan virus corona ini dapat direnggangkan dan tidak berlaku jangkitan baru. Ya, Puan Azizah Ibrahim, Waalaikumsalam. Kesan daripada itu, hari ini juga Menteri Pertahanan yang juga selaku jurucakap kepada Kabinet, Datuk Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersasar, akan dilaksanakan di seluruh negeri Selangor, Kuala Lumpur dan di Putrajaya berkuat kuasa pada malam besok bermula jam 12:01 tengah malam. Jadi bila kadang begini kita timbul persoalan, ya. Ada saya dapat kiriman, dia kata PKP Selangor, KL, Putrajaya nak tangani COVID. Masa dulu, masa di Sabah, waktu pilihan raya negeri, kenapa kerajaan relax saja? Walaupun ketika itu kesnya sudah pun meningkat. Ini tak lain tak bukan semata-mata kerana mahu kuasa. Pimpinan disebabkan oleh memburu kuasa, mereka sanggup menggadai keselamatan rakyat. Dan agak menakjubkan kerana COVID-19, sembahyang tak boleh pergi ke masjid, sembahyang Jumaat tak boleh, sembahyang raya pun kat rumah. Seolah-olah hukum Allah ini boleh disekat. Tapi peliknya hukum manusia ni boleh kerana nak pilihan raya. Dan kita pun kata penulis yang hantar pada saya ni, kita tak jumpa ayat mengizinkan tangguh pula pilihan raya negeri. Darurat bencana pun tak jumpa. Tak jumpa pula hadis dia kata yang mengharamkan ke tempat bencana. Semua tak jumpa. Jadilah keadaan begini kita timbul persoalan, apa sebenarnya? Sekejap ada perintah kawalan pergerakan, bersasarlah, terhadlah. Mungkin kerana itu Kerajaan Selangor telah pun membuat pengumuman sebentar tadi yang saya dengar, saya terkejut juga, iaitu Kerajaan Selangor tidak bersetuju dengan cadangan Putrajaya untuk melaksanakan perintah kawalan terhad bersasar di seluruh negeri Selangor. Kerana menurut Datuk Menteri Besar, Datuk Amirul Syari, masih banyak lagi terdapat kawasan-kawasan di negeri Selangor yang berada dalam keadaan zon hijau. Dan itulah pihaknya akan menghantar cadangan serta pandangan kepada Putrajaya. Ternyatalah semakin celaru. Saudara Faizal, kenapa Puan Pinah Dr. Zahid? Saya akan ulas sebentar lagi. Ya. Semakin bercelaru pimpinan Perdana Menteri, yang sepatutnya kita harus mencari kaedah bagaimana mahu mewujudkan sebuah kerajaan yang disukai oleh rakyat. Bukannya kerajaan yang dibenci oleh rakyat. Boleh buat undang-undang, boleh buat peraturan itu ini seikut sembrono. Tak sepatutnya begitu, tak boleh begitu. Sepatutnya dipikirkan kalau perintah kawalan pergerakan bersasar, kena perhatikan betul-betul, kena ada kajian. Jangan ada 5-6 kes terus blackout. Kita dah mengalami 3 bulan dulu, rakyat hilang pendapatan. Ini sekarang bila berlaku kawalan ini, rakyat dirundung oleh permasalahan, rakyat berada dalam tidak menentu. Dan pimpinan kerajaan diam diri, hanya mengumumkan bahawa tutup. Apa yang terbuka? Rakyat mencari kalau boleh bukalah pintu rezeki. Apa caranya? Tak ada. Kita bukan untuk menentang keputusan Majlis Keselamatan Negara untuk mewujudkan PKM ini, tapi rasanya tak sepatutnya masalah COVID-19 ini dijadikan alasan dan akhirnya yang menderitanya rakyat.
Itu masalah yang saya lihat hari ini. Bagaimanapun kita mulakan jugalah. Jangan lupa kita dengan membaca hadis. Daripada Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW bersabda, orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka diiring menuju penjara di neraka Jahanam yang bernama Bulas. Di atas mereka ada api paling panas. Mereka diberi minum, muntahan dan darah penduduk neraka yang namanya Tinatul Qabal. Hadis riwayat At-Tirmizi 2416. Itu statusnya, itu hadis hasan. Itu kita dapat. Jadi pengajaran daripada hadis ini adalah sombong itu adalah sifat syaitan. Syaitan merasa dirinya lebih mulia dan lebih baik serta merendahkan Nabi Allah Adam. Orang yang sombong mewarisi sifat syaitan. Orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Orang sombong akan diiringi menuju ke neraka Jahanam yang bernama Bulas. Dan di atas mereka ada api paling panas. Jadi orang yang sombong akan diberi minum muntahan dan darah penduduk neraka yang namanya Tinatul Qabal, iaitu lumpur kebinasaan. Oleh itu marilah kita menjauhi sifat sombong. Sifat sombong itu apabila merasa dirinya lebih baik dari orang lain, malah memperlekeh atau merendahkan mereka. Ingatlah, negara rahmah, ummah sejahtera. Jadi elakkan diri kita daripada terjebak daripada sifat sombong. Hari ini saya menerima kiriman daripada Faizul Kamar, itu ahli UMNO Putrajaya. Dia tulis pada saya dalam wall yang saya dapat. Agak menarik juga untuk dibaca sebelum kita ulas yang lain. Dia kata hari ini terdapat 39 ahli parlimen UMNO dituduh dengan pelbagai tomahan. Hari ini UMNO dimaki kerana dikatakan khianat. Kononnya kerana bersimpati dengan Dr. Anwar Ibrahim, maka ahli UMNO dikatakan khianat. Sedarkah mereka? Jadi sepatutnya warga UMNO kena sedar. UMNO ini parti keramat. Dia bukan boleh dipersenda sesuka hati. UMNO melalui Majlis Tinggi telah membuat ketetapan. Dah buat ketetapan pun dah. Tiada kerjasama dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Kenapa perlu UMNO dimaki? Jadi Fadil Abdul orang parasit nasional rupanya. PN. Saya minta maaf saya tak dapat baca yang atas lagi itu sebab saya tengah membaca di sini. Malam ni saya akan layani juga. Saya akan layari apa sahaja pandangan saudara. Saudara Haris Zanon Datuk cuba fitnah KDN Hamzah. Kononnya Anwar dipaksa balai pagi 13 esok, sedangkan SU Anwar yang pilih tarikh itu Anwar dapat tidak mempunyai majoriti. Dulu kita kata Tun Saka, ni dia pula tak apalah, masa itu saya akan ulas satu-satu Haris Zainon, Mat Azam tak boleh pakai Tok Uban ni. Tak, ini masalah ni Kementerian Dalam Negeri Jadi kita sepatutnya bila kita berorganisasi, ini parti UMNO, parti politik, dia bukan macam parti Begini atau parti Tupperware. Saya pun tak fahamlah mereka ni. Jadi sepatutnya kita bermesyuarah, bukan ugut-mengugut. Ini tidak. Mereka melantik beberapa orang tukang fitnah yang digelar C5. Ini yang melantiknya itu adalah puak-puak daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia, PBM. Kerana mereka mahu mengekalkan kuasa. Mereka mengejarkan harta, darjat dan pangkat. Kerana itulah saya mengharapkan dan saya setuju dengan pandangan penulis tadi itu. Wahai pejuang UMNO, kita sedarlah. Dan fitnah ini sebenarnya dicampakkan oleh 3 sundal politik. Satu, saya tak mahu sebut nama lah. Saya sebut nama telefon saja. Kalau lahir tengok ada nombor telefon tu, mau itu tahulah. Iaitu 1009886756.
Satu lagi 017 6688 404. Ini dulu sekejap dekat pada dengan Parti Keadilan. Lepas tu melompat balik dalam UMNO, melompat pula dengan Keadilan. Lepas tu tinggal Keadilan, ikut pula dengan PBM. Hari ini mau dilihat sebagai juara. Kononnya membongkar satu demi satu penyelewengan, tapi tak termampu pula dia membongkar apa yang berlaku oleh Semburit dan melontarkan fitnah terhadap Presiden UMNO yang keterlaluan. Berhati-hati. Satu lagi dia tulis TTKM 083768670. Tak berhenti-henti memfitnah UMNO. Jadi kalau tengok itu, kita hantarkan mesej. Kata itu masa UMNO masih kukuh walaupun dia fitnah. Dan ini keadaan sebenarnya dari segi politik sembrono. Masalah ini timbul tidak lain tidak bukan kerana datang daripada PBBM. Saya kalau PBBM nak saman. Masalah kebejatan politik yang berlaku hari ini tidak lain tidak bukan datang daripada warga pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Mereka sombong, angkuh kerana presiden mereka, walaupun parti mereka masih lagi bertaraf penaja, kerana presiden mereka Perdana Menteri. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kejutan, mula tak tidur malam. Mula mereka diburu oleh mimpi ngeri. Terakhir Zainon, UMNO rosak sebab ada mereka macam Datuk, elok-elok rakyat sokong UMNO, geng Datuk hancurkan Melayu Islam. Kami sedih veteran UMNO sikap macam ni. Kita bukan nak menghancurkan UMNO. Itu pun antara ciri-ciri mereka lah. Kadang-kadang saudara kena lihat mereka masuk seolah-olah mereka bersama dengan UMNO, tapi mereka akan menanam jarum sedikit demi sedikit untuk kita membenci, untuk kita bergaduh. Dan saya tak akan berhenti untuk memberi pencerahan. I'm not worried. Sebab bagi saya akan harus mempertahankan UMNO. Dan bagi saya tak terima PBM ni. Saya tak terima sebab saya tahu kehadiran Parti Pribumi Bersatu ni seperti mengundang ular berbisa untuk berada dalam kelambu. Jadi itu kenapa yang UMNO tak sokong Tan Sri Muhyiddin sampai PRU15. Tak, ini masalahnya nak sokong macam mana? Kalau keikhlasan kita, kejujuran kita, cara balasannya apa berlaku di Sabah? Itu jelas. Tadi saya berkesempatan duduk bersama dengan Susah Agung UMNO. Saya bertanya dengan beliau. Saya memang tidak pergi ke Sabah, tapi beliau yang berada sampai hari terakhir, sampailah waktu peristiwa terlantiknya Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Beliau menjelaskan, beliau tidak menafikan adanya elemen-elemen di mana PBM menipu UMNO. Adanya elemen sabotaj. Mereka yang dah diberi muka, mereka ini bukan lagi bagi betul nak apa. Mereka kalau boleh nak semuanya. Kalau boleh UMNO ni dibunuh habis-habisan dan mereka mau dilihat sebagai juara. Mereka lah yang paling berkuasa. Itu keadaannya. Dan mereka ini didukung oleh kata-kata yang melompat. Jadi sebab itu saya heran kenapa yang kelang kabut sekarang ni. Buat laporan polis lah, panggil orang ini ahli parlimen UMNO yang mungkin dah menjadi timbalan menteri ke atau menjadi pengurusi IC. Mungkin mereka ditekan, kamu kena buat kenyataan. Kena jaga ni Tan Sri Muhyiddin ni. Bagi saya nak jaga benda. Apa tujuan? Yang takut sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk hadir ke menghadap dulu yang Maulana Tuan Agung. Kenapa? Kalau kamu tak salah, kalau kamu rasa kamu kuat, selama ini mengatakan bahawa PBM ini parti terkuat, parti terhebat, biarlah. What's wrong? Tak ada masalah. Kalau saya lah orang PBM, saya merasakan parti saya kuat, macam sekarang ni UMNO, katalah apa pun saya tak takut. Dan kita bukan soal nak tunggu tak tunggu PRU15, sebab sekarang ni kalau nak tunggu lagi dengan kebejatan yang dilakukan oleh mereka, bertambah-tambah. Hari ini kita tunjukkan satu bukti nyata. Apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional yang pada awalnya didukung oleh warga UMNO, yang didukung oleh ahli-ahli parlimen UMNO. Apa dia buat? Malahan mantan Presiden UMNO dibiarkan begitu. Bertaut di mahkamah. Presiden UMNO turun naik. Sepanjang beliau turun naik ke mahkamah, maka fitnah dilontarkan kononnya bahawa Datuk Seri Zahid ini mengugut Tan Sri Muhyiddin lah. Kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi ini berjumpa dengan Anwar Ibrahim lah, minta kesnya ditangguhkan. Ini semua tak ada. Mereka juga melontarkan satu kenyataan kononnya
Datuk Seri Hamidi, Presiden UMNO, berbincang dengan Tan Sri Muhyiddin pada hari Jumaat yang keluar dalam beberapa portal. Kenapa buat fitnah begitu? Presiden saya, Presiden UMNO, dia orang yang ada istiqamah. Baginya dia meletakkan segala-galanya ketentuan pada ilahi. Yang benar tetap benar. Walaupun pahit, dia akan telan. Kalau benar tetap benar. Tapi dia ditomah. Saban hari, hari-hari dia diserang. Ini diserang oleh kumpulan sifai lah, yang berada dalam PPBM. Adalah 3-4 orang yang mendapat upah. Tak apalah kamu mendapat upah. Dibayar untuk maki hamun UMNO. Saya kata, jadi kenapa nak kelang kabut? Suruh orang ni tarik guna tarik. Kononnya 36, 16. Untuk menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini, tak perlu ramai-ramai. 5 orang dah cukup. Tumbanglah kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Tapi kenapa mau dipaksa UMNO buat kenyataan, keluar kenyataan daripada PAS bahawa tidak akan menyokong usaha-usaha. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jumpa aku, pergilah. Kalau ada kumpulan, kalaulah ahli-ahli Parlimen UMNO tak puas hati, mesti ada sebab. Yang kamu paksa supaya dia tak diri apa hal? Kalau tak ada, apa susahnya? Jadi yang masalah sekarang ni, kenapa pula ahli-ahli Parlimen UMNO ni, yang cak ayam ni, yang pergi buat kenyataan? Mana listnya? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau mempunyai sekian orang ni menyokong dia? Tak ada. Yang pergi kelang kabut buat laporan polis buat apa? Tak ada kerja ke polis ni? Sedangkan jenayah bertambah meningkat. Zul Ahmad, ni kes tak puas hati ni, cukup-cukup tu. Biarlah orang yang bersalah tu ditentukan oleh hukum. Ya, saya bersetuju. Saya bersetuju. Tapi kalau you tengok perkembangan dari masa ke semasa, ini seolah-olah mereka bukan soal tak puas hati, orang tak mengenang budi. Kita meletak mereka di situ, mereka buat tak tahu je. Malahan kita dihina. Betul ya, saudara hadirin, kita tak perlu ramai, 3-4 orang aja. Dan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim besok menghadap aku pada jam 11 pagi, okey, bukan boleh jatuh kerajaan pun waktu yang sama, tidak. Dia ada prosesnya satu persatu. Ada prosesnya. Yang kamu takut apa hal? Takut kerana kamu merasakan akan kehilangan kuasa. Yang kamu tak tidur malam. Hamzah tak boleh tidur malam, Azmin tak boleh tidur malam, even Perdana Menteri tak tidur malam, bahawa merasakan bahawa my time is over. Ini keadaan sebenarnya. Mereka diburu mimpi ngeri. Kerana sepanjang mereka berada di anjung kuasa di Sri Perdana, bukannya nak membantu orang UMNO, bukan nak bantu rakyat. Mereka menjaga temuluk mereka. Sama malam, saya tengok, saya perhati keputusan demi keputusan daripada seorang Perdana Menteri. Apa yang diberi untuk rakyat? Janji demi janji. Sejauh mana janji itu dipenuhi? No one is left behind. Kita ada bantuan perhatian untuk rakyat. Untuk Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh. Abah jangan risaulah, Abah ada. Abah benar. Ramai yang tak dapat. Nak bagi semua. Dan kita pula nak tanya juga ni, 250 bilion bukan sikit. Bukan sedikit wang yang diambil daripada kantong khazanah negara. Yang diuruskan oleh pihak bank. Bank yang menguruskan pula tu CIMB. Kita ingatkan, saya berlapang dada menerima kehadiran Tengku Zafrul, non-politicians. Orang yang ada latar belakang, ekonomi dan sebagainya, mengharapkan kepimpinan di Kementerian Kewangan. Tapi sehingga saat ini, apa yang design ataupun apa dasar ekonomi kita? Kita mengharapkan sebab beliau daripada bank. Dan sekarang ini, seluruh rakyat dalam ketakutan. Tiba-tiba sekarang ini, timbul lagi COVID. Timbul lagi PKBM. Nak kerja macam mana? Warga di Selangor, boleh kata seluruh negara, kawasan Petaling habis tutup. Supermarket tutup, ini tutup, apa semua. Mana nak cari makan ni? Dan mereka yang berada di anjung kuasa Sri Perdana, apa rasa? Tapi rakyat ni menderita. Dan bila pendapatan rakyat tak dapat, tak mencapai, maka tidak ada choice, mereka akan terjebak dalam jenayah. Kalau mereka melakukan jenayah, yang akan bermasalahnya rakyat. Selamatkah rakyat hari ini untuk keluar rumah?
Selamatkan rakyat untuk berada dalam rumah. Sebab itu memang tujuan PBBM, saya mengatakan saban malam, niat hati Parti Perubahan Bersatu ni busuk. Dia mau mematikan UMNO. Lain dia tak ada. Kerana mereka nak kuasa. Mereka melihat UMNO ni, Tuhan aja yang tahu bencinya. Sebab itu pimpinan mereka saban hari menyinggung. Dan mereka merasa seronok. Mereka merasa angkuh. Pertama kuat. Pertama sekali Presiden mereka adalah Perdana Menteri. Yang kedua, mereka melihat kehadiran pimpinan PAS menyertai Perikatan Nasional. Kalau itu keadaannya, saya merasakan tidak mungkin Muafakat Nasional boleh bertahan. Dan ini akan menghancurkan hati warga bawah. Sampainya hati pimpinan PAS pula tu. Saya tak nak bercakap soal tu nanti. Kalau saya attack benda tu, nanti saya... Jadi, kita harus berlapang dada. Kita harus memikirkan secara positif. Negara kita ni bukan masa mana pun. Tak besar mana pun Malaysia ni. Penduduk kita 36 juta saja. Tapi pendapatan kita, Allah SWT menganugerahkan bumi semenanjung emas. Saya panggil bumi semenanjung emas ni kerana dari zaman dulu bila saya baca buku-buku lama-lama, kerajaan China mengatakan bahawa tanah Melayu ini adalah Golden Peninsula, semenanjung emas. Ujungnya itulah di Tanjung Piai. Bumi kita ni, you makan buah rambutan hari ni, you buang biji buah rambutan tu, 3 tahun lagi you boleh makan lagi buah rambutan. Begitulah suburnya bumi kita ni. You makan buah mangga, you kopik buah mangga, you makan-makan biji buah mangga tu, campak. Lepas itu 3 tahun lagi boleh makan balik buah mangga itu. Begitulah Allah SWT mengurniakan suburnya bumi kita. Hasil kita ada. Berganda-ganda. Dulu kita ada getah. Bila masalah dunia getah merosot, ada pula hadir pula ini apa kelapa sawit. Kemudian ada pula timah. Timah merosot, kita ada emas. Dulu ada biji besi di Pahang. Kemudian tak ada apa semua tu, kita ada lagi emas hitam, iaitu minyak. Begitulah saban waktu, saban era Allah SWT memberikan kemakmuran kepada bumi ini. Untuk rakyat tak ramai, 32 juta orang. Tapi pimpinan macam mana? Pimpinan terdahulu ikhlas. Pimpinan terdahulu ikhlas mentadbir negara ini, membangunkan negara ini, sehinggakan rakyat yang dulunya berapa ramai yang buta huruf boleh belajar berada di Menara Gading. Kita boleh dengan bergaya berduduk di negara barat, belajar sebagai siswaga di London, di Mesir, di Amerika. Semua ditanggung keberhasilan daripada bumi kita ini. Tapi hari ini lebih teruk lagi, sekarang tenat. Sebab itu saya merasakan sudah sampai sewajarnya lah warga UMNO ni melupakan PBM ni. Forget them once and for all. Ya, untuk laporan besok mesyuarat antara pemimpin tertinggi UMNO akan diadakan dengan ketua-ketua perhubungan UMNO negeri. Dan lepas itu akan diikuti dengan mesyuarat Biro Politik. Tapi sepatutnya Majlis Tinggi UMNO sepatutnya mengadakan mesyuaratnya pada hari Sabtu ni. Untuk mengkaji, melihat apa yang berlaku di Sabah. Tapi kerana COVID, mereka yang berada di Sabah tak boleh datang rentas sempadan, rentas negeri. Jadi 4 orang ahli parlimen, ahli Majlis Tinggi UMNO dari Sabah tak dapat hadir, termasuk juga dengan Ketua Perhubungan Datuk Boh Mokhtar. Jadi macam mana nak dikaji pilihan raya yang lalu kesannya, dan macam mana nak dilihat sejauh mana kita disabotaj. Kenapa daripada 31 Dewan Negeri itu kita cuma menang 14 kursi saja. Jadi akan ditangguhkan. Jadi bagaimanapun saya merasakan bahawa mungkin minggu berikutnya akan diadakan kaji sidik. Saya mengharapkan supaya peringkat Majlis Tinggi UMNO mengkajilah secara deras. Dan kalau boleh, kalau lepas COVID apa semua, kita ada persidangan UMNO di peringkat bahagian, sama ada pemuda bahagiannya, puteri bahagiannya ke, ataupun wanita bahagian dan UMNO bahagian. Laksanakanlah tugas dan tanggungjawab kita untuk melakukan satu referendum. Kita harus bersuara dari bawah. Jangan kita lepaskan saja daripada atas tu. Memanglah bahawa UMNO ni hala tujunya bukan seorang. Sebab tu saya katakan jangan diletakkan, dilampiaskan segala kesalahan kepada Presiden. UMNO ni dia ada kepimpinannya. Kita ada 191 orang ketua bahagian.
191 ketua bahagian, 191 ketua wanita bahagian, 191 ketua puteri bahagian, 191 ketua pemuda bahagian. Lepas itu ada pula ketua perhubungan negeri, ada majlis tinggi 43 orang. Jadi kenapa harus kita letak bagi pada 5 orang saja untuk menentukan dasar parti kita? Tak boleh begitu. Jadi yang terbaiknya kalau musim mesyuarat UMNO bahagian nanti harus kita nyatakan. Sebab cara PBM ni, mereka laku berada dalam muafakat nasional ni, langsung tak ada simpati langsung. Saya bangga kerana Presiden kita tidak menagih simpati. Sebab itu walaupun mereka menyatakan pada hari Jumaat lepas, kononnya Datuk Seri Presiden berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya kata mana dalam logiknya? Ini tulisan mereka-mereka cyber terlupa upahan lah. Nak menggambarkan bahawa ada perjanjian bahawa akan terus menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Benda tak ada dia ada-adakan. Let it be lah. Kalau betul apa semua Tan Sri ada sana ada cukup dia punya bilangan. Ya biarlah. Yang kamu buat benda begitu yang tak ada-adakan. Buat apa? Takkanlah kamu tak tahu Perdana Menteri tak boleh keluar rumah, dia kena kuarantin. Takkan itu pun nak dibutakan pemikiran warga UMNO. Ingat, warga UMNO tak pedih ke melihat mantan presidennya sahabat hari-hari turun naik mahkamah? Tentulah terasa hati. Tak marah ke bila tengok sahabat hari sekarang ni musim presiden pula turun naik mahkamah? Kabarnya ada lagi tambahan lagi charge. Ada tambahan lagi. Tidak lain dan tak bukan nak mengenakan juga at any cost. Artinya kalau tak ada apa semua pun mungkin ada pisang sebutir pun itulah jadi kesnya. Jadi nak dimalukan UMNO ni, nak dikoyakkan UMNO ni, nak dirobekkan keyakinan rakyat kepada UMNO. Itu matlamat mereka. Sedangkan PBN bersih. Presiden, Perdana Menteri. Ketua Perangan Azman Ali semburit. Sis Agung Hamzah, Kementerian Dalam Negeri. Raja Kamal ni kalau boring jangan dengar, boleh belah. Saya tak tahu siapa. Punca PRU Sabah adalah dari PBM yang menyebabkan Syafiq Afdal membubarkan Parlimen. Itu betul. Kerana nak gilakan kuasa. Takut sebab nakkan supaya sokongan daripada Syafiq Afdal buat parti warisan untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Sebab dia dah tahu dia goyang. Ni nak bentang ada bajet dan sebagainya. Dan dia tahu his days, his numbers. Dan selama hari ni warga UMNO tak pernah pun cuai culas dalam melaksanakan akur janji untuk menyokong. Tapi apa balasan dia bagi pada UMNO? Saban hari UMNO dimalukan. Saban hari pimpinan mereka menyinggul. Menang aja pilihan raya di Slim River. Inilah atas memperlihatkan bahawa rakyat sedang menyokong Perikatan Nasional. Yang empas pulas UMNO. Ini nak ambil kesempatan. Jadi saya haraplah orang UMNO supaya faham. Akar umbi kena faham. Janganlah kita lampiaskan kemarahan kita semata-mata pada ibu pejabat UMNO semata. Dan sebenar-benarnya saya berkeyakinan hari ini rakyat semakin bosan dengan kerenah politik. Pimpinan negara langsung tidak dilihat melakukan tindakan yang bagaimana nak memperbaiki ekonomi rakyat. Dia at the end of the day, dalam bahasa Inggerisnya, dalam bahasa Melayunya, bagaimanapun akhirnya rakyat nak tahu perut aku nak isi dengan apa. Perut nak diisi dengan apa? Nak isi dengan pasir. Kalau perut dah isi dengan pasir, 7 kaki bawah tanah. Jadi pimpinan sekarang ni yang berada di atas kuasa nak blame pada UMNO, kerana UMNO sebagai menteri, apa yang ada? Menteri Pertahanan tiap hari kena buat pengumuman lah. Lain. Jadi macam mana dengan ekonomi negara? Macam mana dengan dasar kewangan negara? Ni Edino, Datuk, benar bolehkah PRU 15 nanti kita letakkan calon UMNO di kawasan yang majoritinya orang Melayu dan bukannya letakkan calon MCA atau MRC? Ini sepatutnya berlaku.
Tetapi orang dah tahu UMNO ni sifatnya daripada dulu lagi adalah terlalu jujur dan ikhlas dalam menjalin persahabatan. Tapi mereka tidak pernah ikhlas menjalin persahabatan dengan kita. Contohnya MCA. Dulu lagi MCA ni asalnya adalah sebuah kelab perjudian. Yang akhirnya Tengku Abdul Rahman kata tak apalah. Apa nama Cina tu. Kau tubuhkanlah. Ini jadikan MCA. Kelab judi Kuala Lumpur. Kemudian Pertubuhan Buruh MIC. Duduk bersama dengan UMNO. Kerana dalam perjanjian kita, perjanjian Josolai, adanya social contract kita, dalam perlembagaan, okey bersama perkongsian kuasa. Dan untuk memastikan mereka ini menang di kawasan-kawasan yang kadang-kadang mereka kalah di walaupun kawasan mereka sendiri. Supaya ada wakil mereka dalam kerajaan. Diberilah. Bagi dia mereka bertanding kawasan-kawasan yang majoriti orang Melayu. Tapi setiap kali mereka bertanding, masa nak bertanding tu okeylah, baik. Dah menang, mereka tunjuk kebokakan. Ini pernah berlaku pada tahun 1988-87. Mereka menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Mereka bersekongkol dengan Josolai. Tapi orang Melayu tak sedar diri. Maaf cakap lah. Kita tu berpecah. Tak dapat jawatan ya, kita tubuh parti baru. Tak dapat jawatan, tubuh parti lagi. Mereka tidak. Mereka kekal dengan dua parti, iaitu MCA dengan DAP. Dan hari ini terbukti kawasan-kawasan yang majoriti Cina tu, MCA tak dapat. Jadi MCA sudah tidak lagi boleh dianggap sebagai mewakili warga bangsa Cina. Jadi kalau kita nak juga bekerjasama dengan Cina, suka tak suka nanti, kalau kita berkuasa sepenuhnya, kita terpaksa jugalah. Kalau nak kita wujudkan sebuah negara Melayu total, kan kita ada masalah juga di peringkat antarabangsa. Sedangkan kita bersama dengan PBM ni tak selesai lagi. Jadi bagi saya lah, yang paling penting sekarang ni warga UMNO berdiri teguh di belakang pimpinan UMNO, walaupun diuji, walaupun presiden kita dihadap macam mana pun, kita relax. Jangan termakan dengan sabar-sabar tupa. Cacabar, memang pun MCA dah tak relevan, begitu juga MIC. Tapi dengarlah kenyataan mereka nak tuntut bertanding 7 kerusi. MCA nakkan 10 kerusi. Banyak cantik kau. Ni perangai dia orang ni pun sama macam PBBM. Nak tuntut 50 kerusi. Sedangkan dia ada 6 kerusi je pun. Itu pun seorang dah belah dah. Sekarang ni PBBM tinggal 5 kerusi je. 5 kerusi saja mewakili Parti Prabumi. Dan lain tu 17 lagi tu daripada UMNO, pengkhianat-pengkhianat UMNO yang melompat. Dan termasuk juga dengan 11 orang yang dibawa oleh kumpulan Azmin. Hari ini kerana mereka tidak ikhlas, terbukti mereka tidak ikhlas, 4 orang yang daripada Parti Keadilan yang melompat mengikut Azmin, hari ini sudah pun menyertai semula PKR. Ini yang mereka bertambah goyang. 4 orang ahli parlimen yang bersama dengan Azmin. Artinya kalau dulu 11, Azmin cuma tinggal 7 orang saya lagi. Pengaruh Azmin Zuraidah bertambah berkurangan. Dan dalam keadaan begini, suka tak suka, pimpinan Parti Bumi mencari jalan. Mulalah wujudkan kepelbagaian. Bagi saya, biarlah. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menghadap Agung, pergilah sebab dia ketua Mangkang. Saya bukan orang Anwar Ibrahim, saya orang UMNO. Sebab itu akhirnya rakyat bosan. Kita benda kecil begitu kita besar-besarkan. Lepas itu tuduh bahawa UMNO ni khianat. Kepala bapak dia tu. Bila orang UMNO ni baik dengan Anwar Ibrahim, kata khianat. Yang mereka yang melompat tu, yang sokong Dr. Mahathir, yang sokong Parti Bumi. Jangan lupa Parti Perubumi Bersatu bersekongkol dengan DAP. Sekarang ni bila sebut DAP senyap. Nak sembunyi diri. Sebab tahu kemarahan warga bangsa Melayu terhadap Parti DAP. Mula nak cari jalan. Carilah PAS ini sebagai perisai mereka. Jadi kononnya berlindung dengan PAS ni, mereka tidak akan dituduh sebagai orang yang baik dengan DAP. Sedangkan penubuhan Parti Perubumi Bersatu Malaysia ini bersekongkol dengan Parti Keadilan pimpinan waktu itu Kak Wan Azizah, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara. Kemudian DAP bersama dengan Mak Sabu.
daripada Parti PAN. Kita kena ingat, kita tak boleh lari daripada sejarah. Sebab itu saya kata, sejarah ini seperti kita bawa kereta, kita ada apa ini cermin untuk melihat kiri, kanan, depan, belakang. Depan jelas, belakang tu kita tengok bila kita buat reverse. Jadi sepatutnya kita mesti belajar sejarah dan jangan lupa rintitan sejarah. Semalam Datuk akui sokong tindakan Anwar jumpa. Yes, saya setuju. Dia nak jumpa, biarlah. Apa masalah? Kenapa nak ditahan? Saya kekal dengan saya punya pendirian. Yang saya marah ni buat laporan polis apa semua. Sedangkan ni mereka membuat kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditahan polis dan sebagainya. Hari ini suruhan ibu pejabat polis diraja Malaysia di Bukit Aman. Kenyataan media. 1. Arahan menghadiri penyiasatan di bawah Seksyen 111 Kanun Prosedur Jenayah ke atas Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya baca ni. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan bahawa satu siasatan telah dijalankan ke atas kes penyebaran senarai nama 121 ahli parlimen yang menyokong Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siasatan dimulakan setelah menerima laporan polis daripada ahli-ahli parlimen Jerantut, Pahang pada 8 Oktober 2020 yang lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 505 dalam braket B iaitu Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga kini, sebanyak 6 laporan polis telah diterima dan PDRM masih lagi menjalankan siasatan lanjut berkaitan dengan dakwaan yang tersebar luas di media masa sejak kebelakangan ini. Kemudian, sehubungan itu, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah diminta untuk hadir memberi keterangan pada 12 Oktober pada hari ini, jam 11 pagi. Namun begitu, sulit beliau memaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya dapat hadir pada 13 Oktober jam 9 pagi. Justru, Polis Diraja Malaysia telah menangguhkan janji temu tersebut sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. PDRM menegaskan kepada orang ramai agar tidak gusar dengan penyebaran berita tersebut dan menasihatkan semua pihak yang berkepentingan supaya tidak menyebarkan berita yang belum pasti kesahihannya. PDRM, Polis Diraja Malaysia, tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan ke atas pihak yang menyebarkan berita palsu, tidak sahih dan mengelirukan orang ramai. Ditandatangani tamat oleh Datuk Huzair bin Muhammad, CP, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Diraja Malaysia. Itu yang masuk dalam war saya. Jadi artinya, tak adalah dia nak tahan besok. Jadi besok Datuk Seri Anwar Ibrahim pada jam 11 pagi akan menghadap oleh Perang Agong. Biarlah dia menghadap. Ini realitinya. Dia nak menghadap lah. Tetapi saudara jangan lupa. Saudara jangan lupa besok ada kejutan lagi. Sebab ada ledakan yang akan berlaku. Selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Agong, dia balik, sesuatu akan berlaku jam 2 petang. Kita berdoalah supaya lebih baiklah dalam keadaan sekarang ni, saya kata lebih baiklah supaya negara ini berada dalam pemerintahan Magaran. Haris Zainon, semalam Datuk salahkan KDN Hamzah. Betul tak? Saya menyalahkan. Kalau mahu menahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap Agong, kenapa buat begitu? Kenapa perlu dia keluarkan kenyataan seperti itu? Memanglah saya marah. Biar. Kalau kita semua berlapang dada, tak ada masalah. Saya pun tak marah. Cuma untuk memujuk hati ini, menerima kehadiran PBN, tak boleh. Ini saudara Haris Zainon. Semalam Datuk salahkan KDN Hamzah. Betul tak Datuk? Video live Datuk ada lagi. Yes. Saya orang bertanggungjawab lah, Saudara Haris. Saya bukan orangnya yang hari ini cakap lain, besok cakap lain. No. Saya menyalahkan beliau kerana beliau berada di Kementerian Dalam Negeri. Kenapa perlu ada usaha-usaha seperti begitu? Biarkanlah. Dah habis, dah selesai, dia menagak Agong. Kalau dah terbukti apa semua, panggillah, siasatlah.
Kita akan mendukung dan menyokong demi ketentraman awam. Kita adalah rakyat cita damai. Kita tak mau berlaku perkecohan. Jadi saya takut dengan tindakan begitu, halang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jumpa Agong, menggunakan pihak polis dan sebagainya, berlaku reformasi, berlaku demonstrasi. Apa yang berlaku di Indonesia. Kalau itu berlaku, sebab saya kata Hamzah Zainuddin bertanggungjawab, sebab dia Menteri Dalam Negeri. Dia mesti harus berfikiran jauh, sebab dia menteri. Dia bukan saya. Nah, betul lah dia bukan nak tahan, cuma nak beri keterangan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi selesaikan dulu dia menghadap Agong, barulah panggil. Bukan saya mendahului keputusan yang belum dulu. Tidak. Saya kata biar selesai satu-satu. Dengar baik-baik. Selesaikan satu persatu. Bukannya kita main sembrono begitu. Dia nak menghadap dah. Agong dah bagi date. Bila Agong dah bagi date, pemerintah tertinggi seperti titah lah. Dulu Yang Muhammad Agong telah bertitah. Datuk Seri Anwar Ibrahim diperintahkan menghadap. Menghadaplah dia. Jangan ada usaha sebarang untuk menahan. Kalau tunggu panggil dia datang pukul 9 pagi, sebab itu nanti, maka dilewatkan. Apakah kuasa dia mengatasi kuasa Agong? Itu my argument. Selesai dia balik daripada istana, panggil lah. Apa ada masalah? Itu yang saya katakan, kena buat kerja dengan tertib. Seorang menteri dia mesti berfikiran, apa kesan? Kalau buat begini, apa kesan? Itu saja. Saya bukan mengatakan Hamzah tak. No. Tindakan itu, dan beliau sebagai Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap keselamatan negara. Kalau tindakan itu boleh mengundang masalah, apa nak jadi negara? Takkan kita nak bakar negara lagi dengan reformasi. Betul lah, kita cukup anggota untuk menggempur dan sebagainya. Sedangkan kita nak gempur lagi dengan COVID ni. Negara terdedah dengan COVID dan sebagainya. Ya, kenapa nak dibakar kawasan Islam itu? Biar dulu. Sekarang ni, kalau saya lah, bagi pandangan saya, dia mengaku, dia kata dia mempunyai 121 orang ataupun 128 orang. Carry on. Nak takut apa? Kalau dia PBM tidak berdosa dengan UMNO, tidak merasakan mereka berdosa dengan UMNO, tidak mengecilkan warga bangsa UMNO, tidak mengecilkan pimpinan UMNO, okey, tidak menyinggol pimpinan UMNO, apa nak takut? UMNO akan sokong. Dari awal lagi UMNO dapat kuat sokongan sampai N Block. Ada SD. Jangan lupa, bila mula-mula bagi Tuan Mahathir kata dia tak boleh nak renggang daripada AP. Alright. Kita sokong pula Tan Sri Muhyiddin. Dan perantikan menteri apa semua tu, langsung UMNO tak campur tangan. Sebab kita tahu itu adalah kuasa mutlak Perdana Menteri. Cuma kita melihat tak patutlah begitu. Tak sepatutnya begitu. Masih meneruskan legasi waktu Tun Dr. Mahathir memegang Parti Bumi Bersatu Malaysia yang menerajui kerajaan, waktu kerajaan Pakatan Harapan, sama aja. Mana-mana parti-parti yang menyokong apa semua dapatlah tepias. Tapi segala apa dagingnya yang enak-enak mereka pegang. Itu yang saya katakan, akhirnya PAS pun disinggol. Mana saya kata PAS? Di mana Presiden jaga Kementerian Alam Sekitar. Itu yang saya kata sama malam tu, bagi jaga tong sampah lah. Kementerian Alam Sekitar termasuklah alam flora. Walau banyak lagi, tapi sepatutnya bagi yang lebih berarti untuk beliau. Tapi dia orang baik. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim orang baik. Dia orang agama. Itu dia punya keadaannya. Jadi sekarang ni, besok pukul 11 pagi. Biar. Kalau benar Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai cukup orang, mempunyai cukup ini apa bilangannya, tak usah nak buat laporan macam mana pun. It will come. So Agong pula ni, jangan ingat kita dulu yang Walaupun Agong tak ada dia punya spy, tak ada dia punya agennya, tak ada dia punya pengkaji, tak ada dia punya wakil. Ada penasihat-penasihatnya. He is the highest. Dulu yang Walaupun Agong adalah pemerintah tertinggi. Ini kerajaan dia. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim buat tak betul, ada undang-undang yang boleh charge. Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membohongi Agong. Tak payah nak suruh orang ni buat laporan lah. Tak payah. Macam mana kamu boleh berbohong dengan Agong? Kamu nak memperolok-olokkan istana. Kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai sokongan Agong punya siasat, boleh charge treason, khianat.
ke dalam lagi. Apa ada masalah? Jadi yang kamu takut ni kenapa? Suruh pergi apa ini, buat laporan polis lah, buat penafian lah. No, what is this? Rakyat dah tengok, sebab saya kata rakyat pertama bosannya apa benda lah. Biarlah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menghadap Agong, biarlah, tak payah create apa-apa pun. Ini pun keluar pula ni, cyber tupu. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni melalui dia punya sisa politik, Farash Salvatore, telah membayar 10 juta, 20 juta kepada ahli-ahli UMNO. Ingat ahli UMNO murah ke? Kepada mereka yang melompat tu memanglah. Warga UMNO yang kekal, yang kukuh, istiqamah bersama dengan UMNO, dia tak begitu. Tapi mereka akan menarik sokongan. Sebagaimana saranan Yang Berhormat Tengku Razil Hamzah. Kerana melihat PBM tidak lagi setia, tidak lagi ikhlas. Sebab dilihat PBM ini dalam keadaan yang tak betul. Dan sebenarnya betul Sofiana, bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia ini sudah goyang. Dia melihat besok ni. Besok kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Agong, dia dapat membuktikan bahawa dia ada sokongan. Tak perlu pun 121 orang. Tak perlu sebenarnya. Dia bawa 113 orang dah cukup. Cukup. Sebab saya katakan, okeylah tak ada 5 orang. Tapi jangan lupa. Jangan lupa. Oh, mesti keluarkan kenyataan. Datuk Nazir Aziz pun menyokong ini apa semua. Tanya betul-betul. Saya berbual dengan Datuk Nazir. Datuk Nazir dah membuat kenyataan. Dia kata, kita tarik sokongan, panggil pilihan raya. Hari ini dah lain pula kenyataan lain. Apa tujuannya? Pertama, seolah-olah UMNO ni, pemimpin dia berbolak-balik. Tak betul tu. Bagi saya, biar. Kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai cukup jumlahnya, dia serah pada Agong. Who is he to direct Agong? Dia tak boleh tuntut. So, kita ada perlembagaan. Dan katalah, betul semua tu, ramai yang bersama-sama dengan beliau bukan menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Sebab hak pelantikan seorang Perdana Menteri adalah hak Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Nah, Abdul Wahid, PBM dengan kuncunya sedang goyang. Betul lah. Rizami Abu Bakar, Datuk punya otak boleh bikin batu cincin. Tak, bukan. Saya menceritakan kebenaran. Saya tidak mahu rakyat Malaysia kita ini dipercacai oleh mereka, dipercacai oleh para politik. Dan akhirnya kelang kabut lah. Nah, kita nak jelas. Nak berpolitik, biarlah politik secara jantan. Saya secara jantan, saya kemukakan, kenal wajah saya. Ada saya punya reference. Kalau saya tak betul, boleh ambil tindakan. Itu dia politik cara nak jantan. Setengah orang pakai nama macam-macam nama. Itu yang jadi scammer tu. Apa ini, apa ada Macau. Bagi nama itu, nama ni. Lalah kali terperangkap dengan polis pun. Jadi dalam keadaan begitu, saya mengharapkan supaya pertemuan besok akan mencernakan sesuatu. Dan jangan kita pertikaikan keputusan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Kalau Agong kata tak boleh ni Anwar ni, dia akan panggil Tok Seri. Tak boleh Tok Seri, ini tak betul ni, saya akan siasat. Biarlah, tunggulah. Sebab tentulah bila Agong dah terima tu, dia akan panggil pula Tan Sri Muhyiddin. Ali Zainal, kalau tarik sokongan dari PN, saya sokong, tapi jangan sokong Anwar. Tak ada masalah. Tak ada masalah, Saudara Haris. Kita ada banyak. Kita tak, bukan mestinya kita menyokong Anwar Ibrahim. Kena ingat, Anwar Ibrahim adalah parti PKR. Kita ada warga UMNO ramai. Dalam UMNO kita ada timbalan presiden. Okeylah, presiden dalam keadaan sekarang ni dibicarakan. Kita ada timbalan presiden, Tok Mat. Okeylah, Tok Mat kita sekarang ni belum jadi bergelar sebagai ahli parlimen. Okey, kita ada Datuk Abang Long kita, Datuk Ismail Sabri. Kita ada Saudara Mahathir Khalid. Kita ada Yang Berhormat Mulia Tengku Razil Hamzah. Itu level lepas 1, 2, level 2. Yang mengikut perlembagaan. Tetapi takkanlah boleh diinstal immediate. Benda satu yang impossible. Bukan artinya besok Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tunjuk bahawa dia ada sokongan apa semua, maka besok runtuh kerajaan ini. Tidak. Tak boleh. Berkali-kali saya katakan, Perdana Menteri tidak boleh diturunkan daripada jawatannya sebagai Perdana Menteri melalui statutory declaration. Tak boleh. Yang boleh menurunkan
Perdana Menteri daripada singhasananya di Sri Perdana, di Anjung Kuasa Sri Perdana, ada 4 perkara. Saya repeat. Jadi orang marah kat saya. Tak apalah, saya repeat lagi. Dia pertama sekali, dia mati. Tak adalah dia Perdana Menteri. Yang kedua, ada doktor mengesahkan dia gila. Takkanlah dia gila kan? Ketiga, dia sendiri nak berhenti. Dan keempat, dia menghadapi usul undi tidak percaya di Parlimen. Jadi kalau besok Datuk Seri Anwar boleh bertunjuk dan Agong pula yakin ada bukti sokongan melebihi majoriti, Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, tuanku, cadangan tuanku itu dulu. Ni saudara, terlebih dahulu sediakan nama calon PM. Apa perlu kita sediakan nama PM? Itu terpulang Agong. Jangan kita fikirkan soal itu, soal Agong. Refer balik perlembagaan artikel 43. Perlembagaan mengatakan hak mutlak perlantikan Perdana Menteri Agong. Full stop. Yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Dia bukan pemilihan macam presiden. Macam Indonesia presidential election, macam Amerika presidential election. Itu rakyat menentukan. Ini tidak. Ini semua bertanding jadi ahli parlimen. Kalau waktu itu Lim Guan Eng misalnya ada sokongan di kalangan ahli dewan sebanyak 13 sokongan, dan pada fikiran baginda boleh Lim Guan Eng, boleh untuk Perdana Menteri. Tapi untuk di negeri-negeri tak boleh, untuk jabatan besar. Sebab ada pula undang-undang tubuh kerajaan negeri. Undang-undang tubuh Malaysia ni tak ada. Dia dalam perlembagaan tidak ada menyebut keturunan. Tetapi dia pertama sekali mesti dia ahli Dewan Rakyat. Mesti sebagai ahli Dewan Rakyat. Yang kedua, pada fikiran Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, beliau ini mendapat sokongan majoriti. Dan dalam kedudukan Tan Sri Muhyiddin hari ini, terbukti dia tak dapat sokongan majoriti. Kerana 2 kali pengundian, dia cuma boleh dapat 111. Kalash. Jadi apa caranya? Cara terbaik ada 2 saja. Satu, beliau berhenti. Yang kedua, mungkin adakan pilihan raya balik. Sebab dah kelang kabut dengan apa ni Pakatan Harapan dulu. Kalau tak boleh 2 ni, kuasa Agong. Artikel 150. Iaitu untuk mewujudkan pemerintahan Magaran. Berbalik pada kita kena pegang. Saya nak bagi tahu matlamat kita ni bahawa paling utama sekali, kita jangan lupa negeri ini negeri sultan. Negeri raja-raja Melayu. So sebelah hari ini, kuasa mutlak habis, jangan kita persoalkan. Jadi kalau Anwar Ibrahim nak jumpa Agong, terpulanglah. Tak ada masalah. Jadi dia besok kat Istana Negara. Kalau saya boleh lakonkanlah, jangan marah. Dia berlakon, Datuk Seri Anwar Ibrahim dititahkan menghadap, kata bentara. Mengasuklah menghadap. Ampun tuanku, ya. Datuk Seri, ada apa masalah Datuk Seri? Masalahnya Datuk Seri, apa yang tuanku apa yang tuanku cadangkan dulu tu nampak gayanya agak tempang sedikit. Kenapa? Kerana calon tuanku tu tidak mendapat sokongan majoriti. Ya ke? Ya, ini bukti dia. Bak kita tengok. Tuanku pun tengok. Datuk kata 4 sebab jawatan ini. Ya. Saya rasa statement yang kedua tu dah terbukti. Jangan saudara, tak baik saudara. Saya kata 4 sebab je. Jangan saudara, tak baik. Dia orang baik juga. Dia Perdana Menteri kita. Kalau kita berada di luar negeri, orang kata kita kena pertahankan. Saudara Harizon, Syed Awang bila pula aku takut ada itu. Saya minta saudara, kalau boleh kita berhujah, kita berhujah secara matang. Jangan kita menyinggol kawan-kawan. Saya sediakan laman ini untuk kita sama-sama berinteraksi. Bukan lama pun, nanti pun sejam. Jadi kita berinteraksi secara matang untuk kita mencambah pandangan pendapat. Saya berusaha untuk memberi guidance dan tidak memihak. Janganlah ingat apa yang saya nyatakan ini saya memihak. Tidak. Tak boleh lah kau hidup kena skop. Jangan kita doakan sahabat kita. Tak salah. Jangan kerana politik jadi kita, inilah masalah dulu selama 60 tahun. Bila kita bermasalah, kita tidak sealiran antara UMNO dengan PAS, macam-macam dengar cerita. Akhirnya masalah di surau, masalah di masjid. Tapi bila ada muafakat nasional, dah cantik. Tapi rosak.
Anwar tu akan jadi PM. Esok Anwar bukan jumpa Yang Depan Agung, tapi jumpa Ketua Polis di Bukit Aman. Tak. Jadi tak boleh begitu. Jadi kita jump to the conclusion. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya boleh menjadi Perdana Menteri kalau Tan Sri Muhyiddin tidak lagi jadi Perdana Menteri. Dan kalau Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong yakin dia boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli dewan. Itu kalash. Tapi kalau tuanku ragu-ragu, dia kata aku lantik Muhyiddin ni pun ada masalah. Tak boleh lantik orang lain lah. Orang lain lah. Sebab itu saya kata tunggu besok jam 2 petang ada sesuatu, ledakan yang kita pun tak jangka. Saya cuma bagi hint, saya tak boleh cerita sebab benda belum berlaku. Nanti kau cerita belum berlaku ni tak jadi pula, kata saya bohong. Rasa-rasanya besok mungkin ada press conference agaknya. Saudara Syuhami Musa, bebas daripada politik gila dan menindas sama sendiri serta khianat. Kita kalau begini, kalau boleh kita berpolitik ni penting untuk menjana kuasa. Dengan ada kuasa inilah maka negara kita boleh takbir. Negeri ini negeri sultan. Betul, kita semua rakyat sultan, tapi tak semua rakyat faham maksud raja berperlembagaan. Kita serahkan keputusan pada Yang Di-Pertuan Agong. Raja berperlembagaan, raja kita pun dia tak boleh memerintah mengikut suka hati dia. Yang orang kata bersultan di mata, beraja di mata bersultan. Tidak, dia pun ada perlembagaannya. Sebab dia kedudukan dia sebagai Duli Yang Di-Pertuan Agong, dia adalah bukan bertindak sebagai supreme. Supreme dia berkuasa penuh, tidak. Dia paramount. Paramount ini kuasa dia sama. Equal among equal. Antara dia dengan raja-raja Melayu yang lain. Kira 9 raja-raja Melayu termasuk 4 undang di Negeri Sembilan. 4 undang itu sebenarnya raja. Jadi termasuk 4 undang ni. Mereka inilah yang sebenar-benarnya boleh mencorakkan. Tetapi dia tak boleh campur tangan begitu saja sebab ada perlembagaannya. Itu raja berperlembagaan. Sebab itu bila seseorang itu telah dilantik sebagai Perdana Menteri ataupun Menteri Besar, sultan ke, raja ke, tak ada hak untuk suruh dia berhenti. Itu perlembagaannya. Cantik dah kita ni. Betul lah, Muafakat Nasional ini yang terbaik. Tapi saya sebab itu malam-semalam tu saya marah sangat tu. Bila ada usaha-usaha mengundang ular yang berbisa masuk dalam kelambu kita ni supaya mematuk kita. Warga bangsa Melayu dah letih dah. Dah lenjan. Berada dalam masalah. Dua imam bergaduh di kampung. Sama ni sembelihan. Orang ni kata halal, orang ni tak halal. Akad nikah sah dengan tak sah. Sama-sama Islam. Kita bertelagah. Akhirnya pada 14 September 2019 dengan derayan air mata, seluruh rakyat kita disantumkan, disatukan. Semua rakyat terima. Tapi saya hairan kenapa diizinkan elemen-elemen Parti Peribumi Bersatu mewujudkan kononnya adalah perhimpunan membela maruah Melayu. Dan akhirnya mereka menubuhkan Perikatan Nasional. Dan untuk menyaingi. Untuk apa? Kalau dia ikhlas, dia macam yang Muhammad Teguh Razali lah. Bila Dr. Mahathir panggil dia untuk menyertai balik dalam UMNO, dia bubarkan. Saya pernah bertanya dengan Muhammad Teguh Razali, kenapa kau bubarkan Semangat 46? Dia kata, Datuk, parti Semangat 46 bukan saya yang tubuh. Parti ini ditubuhkan oleh Pak Almarhum Tengku Abdul Rahman. Waktu itu saya berada di Davos. Ya, dah kalah lawan dengan Dr. Mahathir. Saya tu luar negeri lah. Lepas tu tak tahulah pula ada orang ambil tembakan, saman dan sebagainya, maka UMNO diharamkan. Dia dalam keadaan begitu, Tengku panggil saya. Dia kata, Lee, ini parti ni, you pimpinlah supaya ahli-ahli you tak lari. Besok dah sejuk hati Dr. Mahathir tu, bawalah balik dia masuk UMNO. Itu amanat Tengku Abdul Rahman. Dan beliau memegang amanat itu. So, bila Dr. Mahathir memanggil Tengku Razali untuk menyertai kembali UMNO, dia bubarkan Semangat 46. Tak tahu pula rupanya dia ada agenda pula nak bertelagah dengan Anwar Ibrahim. Itu bab yang lain. So, jadi Tengku Razali, kalau mereka Tengku Razali jujur, ikhlas. Kalaulah Parti Bumi Bersatu ni jujur dan ikhlas for the sake of the Malay unity, kesatuan, penyatuan bangsa ini, dia kena bubarkan Parti Bumi Bersatu. After all, Parti Bumi Bersatu ni pun bertaraf penaja. Dan ramai ahli-ahli dia tak ada. Yang degil sangat apa hal? Kau nak kayuh juga ni apa hal? Masuklah.
Tapi bila Datuk Tajudin Rahman pergi berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, offered dia untuk masuk. Dia kata, si eloklah you masuk dalam UMNO. Tak ada dia kata, buat apa saya nak nyata UMNO ni? UMNO. Tadi dia kata, Datuk Sri, Tan Sri, Eli, kita jagalah supremacy of UMNO. Dominant UMNO dalam kerajaan. No, Din. There is no more dominance of UMNO. Itu dia lapaskan. Bukan saya kata, yang saya dengar ucapan Datuk Tajudin di Kedah. Kalau salah, salah Datuk Tajudin, salahlah saya. Saya mendengar itu, saya terbakar lah. Saya kata, tak habis-habis. Begitulah orang UMNO ni, latih dia, letak dia sebagai Perdana Menteri. Dia boleh kata, no, there is no more dominant kepada Melayu. Jadi bila kata, saya dengar pula dalam ucapan waktu penubuhan PBM, dalam kempen apa semua. Bila pula dia mengatakan, gila lah saya. Kalau saya nak balik-balik pada UMNO, bodoh lah saya. UMNO parti dah tunggal langgang. Apa perasaan saudara sebagai ahli UMNO? Dan ini juga kita melihat tingkah laku mereka-mereka yang memimpin parti PBM. Menyinggung UMNO ni bagai agak. Tapi sekarang ni bila keadaan kelang kabut ni, mulalah kata, oh ni khianat lah orang UMNO ni. Itu saya kata, kepala bapak kamu. Bila sedap pada kamu tu, okey. Bila tak okey, kamu tuduh kami. So, mana ada fair? Kalau kamu betul-betul ikhlas, tanganilah masalah presiden kami. Sudah masuk ke 98 orang saksi. Hari ini bercara lagi. Tak ada pun mengata saksi pendakwa raya, bukan saksi pegawai bela. Yang mengatakan dia bersalah, saksi. Dulu waktu saya jadi wartawan dulu, saya mendengar mengikuti perbicaraan, buat liputan perbicaraan, S. Kartigasu dengan Jane Pereira. S. Kartigasu dituduh membunuh Jane Pereira. Kerana ada 3 saksi diragukan, kes buang. Ini fakta di mahkamah, boleh refer, boleh buka law journal. Dah sampai 90. Bukan satu, bukan saksi daripada pihak program bela. Ini belum lagi besok ni. Ali Abdul Latif, patukan ular tak berbisa Datuk. Berbisa lagi mulut-mulut dalam PBM. Itu yang bertambah lagi. Menyirap darah. Mereka lain tak ada. Nak menyinggung UMNO. Bencinya mereka pada UMNO ni. Sebab itu, awal-awal dah buat pengumuman, kita nak bertanding 50 kursi. Kamu masuk bertandang rumah aku, kamu nak menentukan. Dah diterima sebagai warga dalam muafakat nasional, terus cakap nak ke 50 kursi. Itu saya kata semalam yang saya sanggah Datuk Tan Sri Anwar Musa. Berunding apa kalau macam ini perangainya? Of course lah, Tan Sri Anwar Musa dia subjek pada Perdana Menteri. Dia menteri ni. Dalam kabinet dia akan ikutlah cakap Perdana Menteri dia. Tapi dia tekanan. Dan kenapa buat kenyataan begitu? Dan Presiden UMNO dah jelas bagi tahu bahawa untuk pilihan raya PRU 15 nanti, UMNO tidak akan merelakan mana-mana kerusi parlimen yang dimenangi oleh UMNO untuk ditanding oleh orang lain. Saudara Edinor, harus diingat jika UMNO masih bertoleransi dan berikan MC atau MRC bertanding di kawasan majoriti orang Melayu, ramai akan beralih ke PBM. Itu terpulang. Tapi saya tengok apa yang berlaku di Segamat. Tumbang. Apa berlaku di Tanjung Malim. Kawasan Melayu majoriti bagi pada gerakan. Tumbang. Itu biar pemudi kawasan itu. Jadi kita pula jangan pula marah ke sana, kita bakar sini, tak boleh. Kalaulah katalah sekarang ni Tanjung Malim itu diberilah pada MCA. Kawasan majoriti Melayu. Biarlah orang Tanjung Malim menyelesaikan masalah tu. Jangan pula kita pula di sini, kita pula tumbangkan ke ni apa ahli UMNO kita sini. Tak betul lah tu. Jadi masing-masing kawasan jaga, pastikan UMNO itu dominan dalam pimpinan kerajaan untuk selepas pilihan raya umum yang ke-15 akan datang. Itu mesti. Dan tadi saya bercakap tadi, kalau dia tuntut benda itu, macam mana dengan Presiden UMNO? Nanti orang belasahlah Presiden UMNO, cakap tak suka fikir, dulu kata tak nak bagi. Bagi kita tak akan bagi. Kita tak akan bagi kursi parlimen bersih, kita tak akan bagi kursi parlimen ini Masjid Tanah, kita tak akan bertoleransi di Larut. Tak ada, kita tak akan toleransi. No way. Malah kita akan rebut juga kawasan yang kita kalah. Yang dia punya jumlahnya, kalau kita majoriti sikit daripada PAS, kita ambil itu untuk UMNO bertanding. Kalau itu kawasannya PAS dapat, kita bagi pada PAS untuk memastikan rakan kita PAS mencapai kejayaan.
Ini yang PBM tak suka. Sebab dia tahu bahawa dia tersepit. Ini yang Azmin Ali tak bersetuju. Sebab dia tahu bahawa di Gombak, dia akan kalah. Kalau dia satu orang yang melaksanakan tugas dengan baik, yang tak ada dosa dengan parti dia boleh takut. Tapi dia dah tahu mengelabah sekarang ni. Kalau pilihan raya ni, dia akan kalah di Gombak, Zuraidah akan kalah di Ampang. Sebab mereka berdosa. Itu bukan masalah kita, masalah mereka. Sebab kawasan itu, kawasannya, pengundi dia, walaupun ada Melayu, tapi bukanlah majoriti yang besar. Pagur pun lawan juga. Itu saya tak tahu. Tapi, ya kalau kerana dia atas setiap kawan, tadi kita bagilah Pagur. Tak ada masalah. Datuk sahabat saya tu, Datuk Zabah. Datuk Zabah belapang dada. Okey, kalau UMNO pusat menentukan tempat yang bertanding itu PBM Melayu, tak ada masalah. Tapi macam di Segamat, di Batu Pahat, itu yang tumbang tu. Di Keluang apa ke. Cuma yang menang itu hari bini Presiden MCA. Apa berlaku di Bentong Pahang. Tumbang. Biarlah mereka mengerjakan. Jadi kita jaga kawasan kita. Cuma yang sering kali saya nyatakan bahawa dalam apa keadaan pun, kalau benar PBM itu ikhlas dan jujur nak bersama dengan kita, keikhlasan itu mestilah diperlihatkan. Itu yang saya katakan, justice is not only to be seen, but it must be proven to be seen. Saudara Ahmad Halim, semua UMNO mesti bertanding. Itu memang kursi UMNO, semua. Saudara Datuk Razali, dulu dia menang. Tapi kalah kerana ledakan tsunami politik parti PBM menunjukkan Pakatan Harapan. Dan saya yakin kali ini MUA boleh menang. Walau bagaimanapun berhati-hati. Sebab jumlah pengundi di MUA itu berada dalam keadaan yang tidak begitu berselesa. Kerana majoriti Melayu pun saya ingat tak silap saya lebih kurang 5-6% saja. Kalau ada undi Melayu apa semua, dia buat mereka ni jangan mimpi itu kita dapat. Sepatutnya bila berbunyi saja nafiri pertandingan atau pilihan raya umum ke-15, kita kena tengok bahawa untuk mereka tak ada undi. We won't get the vote from them. Berusahalah kita untuk diri kita. Sebab itu maknanya yang terbaiknya kalau ada muafakat nasional. Kalau tidak susah. Di beberapa kawasan yang pengundinya, saya bagi contoh. Selama hari ini kalau kawasan di Tanjung Malim misalkan ya, itu ada bertanding. Bila diumumkan yang bertanding itu Si Dok Yong, dia ada modal orang UMNO. Tapi bila berlaku perpecahan, yang 30% undi yang dia ada itu dah hilang. Sedangkan lawan itu ada sokong Cina 30%. So dia dah ada modal di sana, yang sini tak ada modal. Kita bagi nak geraklah cari jalan supaya dapat 30%, sama-sama alpa, kemudian berusaha lagi. Farid Muhammad, Anwar Musa takut kalau tak sokong PN habisan dia dah bertanding di mana pula. PAS dah minta semua kursi di Kelantan. Itu saya kata bahawa dia pertama sekali kita kena meletakkan segala-galanya pada Allah SWT, penentu segala-galanya. Satu. Yang kedua, apa kita takut bila kita berunding dengan PAS pun tak sedalam itu. Saya tidak yakin PAS setamak itu. Mana kawasan yang UMNO punya dia takkan minta. Dan PAS pun dalam sejarahnya the highest sekitar tahun 1980 pilihan raya kedua Pak lah. 96 maksudnya, 94 sama macam tu lah. PAS paling tinggi dia dapat adalah 26 kursi. Itulah kejayaan terbesar yang diperoleh oleh PAS waktu mereka bekerjasama dalam Pakatan Rakyat. Sama dengan DAP, sama dengan PKR. Dia dapat 26 kursi. Selepas itu tak ada sampai sekarang ni 18 kursi. Sebab dominan mereka tidak begitu kukuh di Partai Barat. Bagaimanapun, kalau ada PAS dengan UMNO ni satu, senang-senang. Saya bagi contoh, saya selalu katakan, contohnya saudara buka pilihan raya di Kuala Kedah. Jadi Kuala Kedah.
kursi Parlimen Kuala Kedah. Sekarang ni PKR. Kalau PAS dengan UMNO bersatu, sebab undi situ PAS lebih tinggi, PAS yang bertanding, UMNO sokong menang. Begitu juga dengan kawasan Mahfuz, Omar. Kalau UMNO dengan PAS bersatu, tumbang. Begitu juga dengan kawasan Mujahid di Bagan Serai. Bagan Serai kepada Muntah. Kalau PAS dengan UMNO bersatu, kerana kursi di situ tu, undi PAS dapat lebih daripada UMNO, bagi pada PAS akan menang. Macam ni, Haris Zainun, nak pula Muafakat Nasional. Datuk bagi tahu Kuli berkata bila masa UMNO perlu bergabung. Tengku lah, dia tak kata tak perlu bergabung. Tengku lah, dia kata sejak bila UMNO minta tolong, bergantung bila berada menghadapi pilihan raya, bergantung dengan PAS. Itu kenyataan beliau. Saudara Haris Zainun, kenapa saudara juga nak memutar-mutarkan kenyataan? Tak betul tu. Yang awak mula tengok dah tadi, bila saya kata dia, kita nak Muafakat Nasional untuk PAS dan apa semua, tapi kadang sekarang ni PAS lah dengan pendekatan ni, kita biarlah kata. Sejak bila kita nak apa, bergantung harap sangat dengan PAS kata. Sebab dia pernah bersama dengan PAS. Dia tahu percaturan. Dia juga terlibat masa PAS tersingkir daripada Barisan Nasional. Dia tahu, dia ada pengalaman. Sebab itu awal-awal lagi dia dah bagi tahu, dia kata berhati-hati. Dan kita mengharapkan, dia kata supaya PAS tidak main kayu tiga. Itu dia bagi tahu. Dia bagi peringatan. Dia bagi orang lama. Kenapa saudara Harrison ni nak jolok sana jolok sini? Be gentlemen. Saya nak dapat pencerahan, saya bagi pencerahan. So kalau saya silap, saya minta maaf. Let's face the reality. Tapi untuk saya memenangkan sesuatu yang tak betul, tak boleh. Jadi begitu dalam berlaku. Saya contoh tadi tu, kalau kita bertanding di Kuala Muda ataupun di contoh lagi tu macam di Kuala Bandar Baru. So Kuala Bandar Baru, kawasan itu ditahui masa pemilihan tu undi UMNO dapat lebih tinggi daripada undi PAS. Maka UMNO bertanding, PAS sokong, menang. Itu yang diusahakan supaya tidak berlaku 3 penjuru. Tetapi kalau keadaan memaksa, kita 3 penjuru, kawan meh. Bukan UMNO tak biasa. Kawan meh. Kita walaupun kita bertanding dulu, begitulah teruknya UMNO ni dimaki hamun. Kuli cakap besar, Kuli tak ingat ke PKR sebab Muafakat Nasional? No, dia bukan cakap besar, dia bercakap reality. Saudara Haris marah pada Kuli yang mahal. Dia tak pernah cakap besar. Dia tahu sebab dia bertanding. Jadi bukan saya nak pertahankan, tidak. Saya tak kata itu elemen cakap besar. So, kalau itu berlaku, dua-dua untung. Tapi kalau tak ada, kawat meh. Sebab waktu pilihan raya dulu, pilihan raya ke-14, betul, Barisan Nasional kalah. Tapi jangan lupa, kita dapat 79 kursi. Kalau tidak ada pengkhianat-pengkhianat yang melompat, kita 79 seats. We are the biggest. Kita adalah parti terbesar yang menguasai kursi-kursi di Parlimen. Tapi kerana melompat 17 orang, itu yang Zaharin dia tak malah duk memaki hamun apa semua ini apa Syamuddin, kemudian yakin bahawa Syamuddin juga terlibat semua tu. Tidak UMNO, apa ada masalah? Saya tak akan kata cakap besar. Saya nak bagi tahu, kalaulah Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri, panggil pilihan raya kali ini, tunjukkan saya mana kawasan yang selamat untuk Parti Peribumi Bersatu. Dari segi atas kertas, hukum Tuhan jangan dicabar. Ini saya kata, hukum Tuhan jangan cabar. Bagi saya, kalaulah Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, mana kerusi Parti Peribumi Bersatu yang boleh? Tak ada. UMNO kekal. Sama ada Datuk Zahid tak ada ke, sama ada Datuk Najib tak ada ke, UMNO is UMNO. Sebab kita parti yang ada ruh, parti yang ada perjuangan. UMNO itu sebuah perjuangan. Dia bukan sebuah parti politik, ialah sebuah perjuangan. Perjuangan kita adalah memertabatkan agama, bangsa dan tanah air. Kita bukan parti politik yang untuk menggapai kuasa semata-matanya.
Kita nak cari, nak menggapai untuk memastikan supaya anjung kuasa Distrik Perdana itu kekal tunggaknya milik orang Melayu. Itu saja. Kita ada perjuangan. UMNO adalah sebuah perjuangan. Dia bukan parti politik. Lain-lain itu mereka berpolitik. Politik is the art of deceiving. Kalau the art of deceiving ni penuh dengan penipuan, penuh dengan kelicikan. Sebab itu dalam UMNO tak boleh nak tipu-tipu. Sebab itu kalau silap ni Presiden UMNO, teruk dia kena serang. Sebab itu Presiden UMNO nak buat kenyataan, dia kena berhati-hati. Sebab itu bila dalam kes kasus Anwar Ibrahim, dia tak buat kenyataan, dia kata kita tunggu dan lihat. Itu pun orang kata lembik lah, orang kata dia bersama dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak melihat, tak mengkaji daripada asas 1, 2, 3, 4. Kalau dia kaji benda begitu, sepatutnya memang begitulah kenyataannya. Kita tunggu dan lihatlah. Apa kita nak jump to the conclusion? Memang Saudara Malim, parti PBN, dia ditubuhkan dulu untuk matlamat lain, tak ada nak bunuh UMNO. Itu saja. Kemudian mereka bergaduh sama sendiri. Dan sekarang ni, apa yang berlaku besok ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi jumpa Agung, nak jatuhkan Sri Muhyiddin, bukan UMNO. That is not UMNO problem. Daripada waktu Dr. Mahathir dijatuhkan dengan langkah Sheraton, UMNO tak timbul. Tak ada. Kemudian sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tan Sri Muhyiddin, so bukan UMNO. Dia melainkan kalau Datuk Seri Zahid Hamidi pergi menghadap Agung nak bagi tahu Tan Sri Muhyiddin tak ada sokongan, kami dah ada banyak ini. Itu boleh duduk UMNO. Betul? Saudara ada panel UMNO ada Sumpah Melayu je. Jadi sekarang ni yang berantakan, yang menjadi masalah, yang saudara siapa nak sokong PBN, sokonglah, saya tak kisah. Sekarang yang berantakan, politik berada dalam begitu berkemelut. Kemelut politik yang paling buruk, yang memalukan, bukan dibuat oleh UMNO. Dilakukan oleh mereka, oleh Parti Peribumi Bersatu, oleh yang berada dalam Parti Keadilan, oleh mereka yang berada di AP, oleh mereka yang berada dalam Amanah. UMNO tak campur. Tapi bila diperlukan untuk menyelamatkan keadaan, UMNO hadir. Dan UMNO berlapang dada. UMNO tak demand. UMNO kata okey, sampai masa sekarang ni dah keadaan begitu, dia tak okey bagi Tan Sri Muhyiddin. Tak ada. No black and white. Tak ada perjanjian. Tak ada desakan. Kalau Datuk Zahid Hamidi orang yang jenis orang macam orang PBM, dia akan desak. Okey, selamatkan nak punya kes. Tak ada. No, there's no such thing. UMNO is concerned. UMNO adalah sebuah perjuangan dari dulu, kini dan selamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kita sambung lagi malam besok. Kita berbicara lagi kerana malam besok kita tunggu apa berlaku jam 11 pagi dan apa berlaku jam 2 petang. Hai, jangan lupa. Terima kasih.